uh, tim masih lagi belum kukuh. Maksudnya saya sini tak nampak di kalangan tim saya ini betul-betul nak capai 5 sisi tu tak nampak. Jadi saya nak minta juga pandangan macam mana. Yang pertama, saya cuba influencekan juga saya punya tim untuk bagi hadiah. Lepas tu yang kedua, yang lebih penting Ustaz Zazan beritahu supaya influencekan mereka ni dengan knowledge. Jadi dua-dua senjata ni saya sedang menggunakan. Maksudnya tak tinggallah dua-dua ni kan. Tapi masalahnya masih lagi belum dapat capai. Jadi saya punya target sepatutnya minggu pertama ni dah selesai dah 25 sisi. Tapi yang dapat baru hanya 2 sisi lebih. Jadi Allah SWT Muhammad, itulah nak minta juga pandangan macam mana kita nak growkan kita punya tim ni. Maksudnya yang ada ni supaya achieve 5 sisi. Jadi maksudnya kita tak perlulah yang buat raja besar. Maksudnya dia tak berat lah kan, dia tak berat. Jadi itulah nak minta juga pandangan daripada sifu-sifu kita, Masya Allah. Jazakumullah khair. Okey, Alhamdulillah. Okey. Saya ambil sekali semua dulu, baru saya lakarkan tuan-tuan punya ni. Okey. Siapa lagi boleh share dia punya ni? Perancangan tim dia. Boleh kita buka. Okey. Assalamualaikum. Salam. Rayana dari Disas Warrior. Okey, kalau saya tengok saya punya tim ni kan Amizab. Kalau titik ni dah cukup 6 orang. Cuma yang aktif ni baru 3 orang. Yang 2 ni user. Dia nak guna saja. Nak guna tu produk saja. Jadi di direct line saya ni Sufian ni, dia alhamdulillah dia istiqomah buat 5 sisi. Dan dia dapat 2 orang di bawah dia. Direct bawah dia. Soekarno dan Mirwan. Dua ni memang satu ni dah grade A plus dia dapat 1 minggu awal dia buat 5 sisi baru masuk saja. Dia baru masuk bulan 8 ni terus dia buat 5 sisi. Maksudnya direct line saya Sufian ni bawah dia ni 2 orang ni dengan Mirwan, insyaallah lah mereka ni yang saya nampak aktif sangatlah yang bakal membantu saya. Diorang ni insyaallah bulan ni 50 sisi lah Soekarno dan Mirwan ni. Ini direct bawah saya lah Soekarno. Satu lagi saya punya tim ni Diana. Diana ni saya panggil booster lah dalam tim saya. Allahu Akbar. Dia ni booster. Dia ni kalau saya tengok dia paling banyak VIP. Mau dekat 12 orang, 10 orang. Tapi semuanya tidur. Asal berminat dengan produk jual dia punya downline ni saya pergi call satu-satu. Nak jadi VIP, jual produk untung 30%, tapi tak punch. Dia punya VIP semua tidak mau berniaga. Jadi mau untung saja. Jadi Diana ni nasib baik dia bijak lah. Setiap kali yang dia VIP kan orang, dia jual dengan orang, dia kumpul sekaligus. Dia punya cara daripada 1 hari bulan sampai 25 hari bulan, dia kumpul dia punya duit, cukup 8.000. Bam, boom terus. Dia jenis yang beginilah Diana ni. Alhamdulillah lah Allah SWT bagi saya booster satu orang ni. Tapi sekarang ni saya punya takaza misap. Saya telah ambil dia punya nama-nama VIP dia di bawah ni. Saya tengah taskil mereka macam mana nak buat 5 sisi. Macam mana nak mereka dapat insentif 5 sisi dalam forever ni. Saya tak mau diorang jual untung, lepas tu tidak punch sendiri-sendiri. Saya target diorang macam tu lah. Lepas tu saya dapat satu lagi VIP baru ni, Halkin. Ini insyaAllah dia akan buat 5 sisi lah tiap bulan. Cuma sekarang ni saya punya, kalau saya nampak saya tak sempurna lagi saya punya 5 leader ni. Cuma untuk kaki masuk ke bawah tu, direct satu line tu memang sampai ke bawah lah memanjang. Cuma untuk yang sempurnakan line muka titik macam tak sempurna. Jadi saya minta bantuan daripada leader lah dengan Maulana Usama dan tim-tim yang lain. Macam mana yang saya fikir ni saya punya Diana ni. Macam mana saya punya booster ni. Dia banyak VIP kan orang, lepas tu semua tidur. Semua jual tak punch, untung diri sendirinya. Inilah saya minta nasihat lah. Kalau yang lain macam Sufian, Soekarno, Mirwan ni insyaAllah ni hari-hari saya target jugalah. Dan insyaAllah doakan mereka azam 50 sisi bulan ni.
Itu je lah Misap. Okey, syabas. 3 orang kaki ada. Okey, siapa lagi boleh bagi tahu berapa kaki sudah dia tim dia aktif? Siapa lagi boleh share? Tuan Adarus boleh share? Masya-Allah, saya punya leader ni. Okey ke? Nanti next. Next. Sudah. Rob. Boleh share Rob? Rob atau Mustaqim? Assalamualaikum, Sab. Okey, Waalaikumsalam. Okey, share dulu Rob. Macam mana 5 line 5 leader tuan, insya-Allah. Kita mau share sesuatu ni. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Musab. Perkembangan tim sekarang ni alhamdulillah makin membara. Nabara. Alhamdulillah, nampak bila kita bergerak, tim ni akan bergerak juga lah alhamdulillah. Sekarang ni kita punya target ada beberapa orang untuk 50 cc lah. Salah satu orang dia 1, 2, 3. 1, 2, 3 yang ada keajaman untuk 50 cc. 1, 2, 3, 4 orang untuk 50 cc ya Mas. Lima orang. Yang direct line 5 orang. jangan kira muka, yang direct line. Maksud saya titik saja. Siapa di kalangan titik yang aktif? Titik tu saja, anda kira titik saja. Yang direct line nomor sab 2 orang saja. 2 orang. Okey, 2 orang. Okey. 2. Yang aktif 2 line Yang aktif. Okey. Terbaik. Okey, siapa lagi boleh share? Kalau tidak saya mau terus dengan saya tunjuk macam mana kita boleh capai 100 cc ni untuk tuan-tuan dapat 100 cc. Ada lagi tak mau share? Masya-Allah. Ada? Okey. Kalau tak ada ASR ni siapa? ASR. Tengok dalam gambar tu ada satu sebelah Tuan Zaimi. Saya tak kenal siapa tu sebelah Tuan Zaimi tu. Masya-Allah. Sipu kita punya plan sudah keluar sudah. Boleh share dulu tidak terus dululah. Siapa sharing ni? Tuan terus. Masya-Allah. Plan saya. Oh, saya sharing ya, masya-Allah. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ni semua bakat bakal jutawan di forever, jutaan dunia akhirat. Alhamdulillah. Saya lama bertapah di gua di Gua Batu lah. Di Baru Timbul ni. Alhamdulillah. Sebenarnya saya dah mengikuti melalui istri saya. Ya, alhamdulillah. Forever ni kita buat terus. Nama pun forever. Ya, buat teruslah. Dan kita buat untuk sebar kebaikan. Sebar kebaikan lagi dan lagi sampai kita bina kita punya fokus memang 5 line 5 leaders lah. 5 line, 5 leaders ni, 5 captain ataupun 5 hang. Tetapi bukan sebagai hang. Kadang-kadang kita pun lebih sampai 20-30 line. Jadi menjadikan hang itu insya-Allah kita usaha dan taufik daripada Allah. Dan memang kita bayangkanlah, memang ada punya skill lah di antara bagi show result. Okay, show result
kita ajak masuk dalam kelas. Dia kalau boleh masuk kelas memang insya-Allah memang dia akan amazing lah insya-Allah. Oke, jadi saya punya bagi PNM sekarang ni, kebanyakan dia orang yang sibuk. Ada seorang kawan tu 2 bulan lepas dia dapat VIP, di VIP kan. Mula-mula dia sikit-sikit lah, mulai sikit. Terus dia dapat VIP, dia bekas high out dulu lah, yang biasa buat MLM. Tapi sekarang dia sedang sibuk dengan projek JKR dia. Dia kira ni macam dia tulis plan ni. Kadang pergi site, Sabtu Ahad pun kerja. Tapi dia insyaAllah, dia ada dia punya kawan-kawan masa buat MLM dulu. Dan dia sudah ada online lah. Tapi dia memang nampak hala tuju forever ni. Jadi dia belum bangkit sebelumnya lah. Dia ada kadang-kadang dia masuk kelas, masuk tempiaki. Ada lagi tu yang di Tawau ni yang terbaru ni. Dia insyaAllah suka bisnes lah. Memang buat bisnes, cuma dia memang kerja lagi lah. Ada kerja dia, dia part time bisnes, dia macam suka-suka bisnes macam tu. Tapi ada menyumbang lah. Menyumbang sisi, 1 sisi, kadang 3 sisi. Dan yang lain tu masih lagi buat sales lah, sales. Belum dapat apa tu? Belum dapat ini dia punya dia punya intipati. Maksud untuk networking, lebarkan rangkaian. Jadi kalau macam mana pun saya masih usahakan, target saya lah, target daripada awal dulu masuk forever, saya mau 100 ahli. Walaupun orang tidak buat 5 sisi, tapi ini kalau pengguna mungkin dia gunakan 1 sisi sebulan, 1 sisi. Soal ahli ini dia sudah menyumbang 100 sisi. Jadi kita usaha aja 5 sisi, usahakan aja dia, tapi kita banyakkan ahli, lebarkan ahli. Jadi sekarang saya sedang usaha lah. Dan sebelum melebarkan ahli, saya akan bantu kawan tu. Macam contoh ada kawan ni kan, dia belikan dia punya saudara. Jadi bila ngam, kita galakkan dia masuk ahli dan kita VIP-kan di bawah dia. Ini kan bagi semangat lah. Jadi saya punya PNM yang baki ini memang agak belum begitu bangkit, tapi diusahakan terus. InsyaAllah dia macam membina bangunan tinggi, memang membina asas ni memang makan masalah. Kadang-kadang ada yang makan masa kan, berbulan, ada yang bertahun. Macam kita punya orang lama kita, dari 3 tahun timbul, sudah asas sudah kuat, dia akan naik atas. Jadi yang penting kita buat terus lagi dan lagi insyaAllah. Sampailah kan penerimaan Allah, Masya Allah. Boleh berjaya dunia akhirat, boleh bantu lebih ramai lagi insyaAllah. Itulah Tuan Manager. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Maknanya yang 5 line leader tu ada berapa orang sudah yang leader di bawah Tuan yang menyumbang untuk Tuan sempurnakan 5 line? Kalau Tuan kira-kira lah berapa? Yang sekarang ni lah, saya fokus sekarang PNM saya lah, PNM dan satu saya punya manager Tuan Nasrul, dia ni pun buat part time lah. Yang sekarang yang banyak gerak dia punya isteri lah, yang gerak. Dia pun manager 4 bulan lah, dan dia punya downline pun ada juga, tapi belum begitu mantap dia punya akar dia untuk up dia pergi F2D yang kita nampak. Jadi kita bantu juga lah, bantu bagi sokongan, dan saya bantu juga saya punya PNM lain. Di PNM ini macam biasa kita akan bagi kita zikirkan bagi dia insentif, ajak dia masuk kelas. Dalam grup kita buat itu, kita buat hubungan lah. Dan kalau yang tidak hadir buat kelas tu, silakan buat hubungan one to one direct lah, macam tu. Jadi diteruskan insyaAllah. Diteruskan dia inspirasi di bawah saya ni, dia 5 line, dia lebih sudah, saya punya lebih daripada 5 line sudah, tapi belum bangkit. Ada satu orang tu memang gila-gila kalau dia buat bisnes di Lada tu, dia kontraktor lah. Ini belum bangun. Ada KKM, bosnya KKM, orang KKM ada 3 orang. Satu orang ni KKM yang profesional, dia grade 44 ke atas, satu orang lah. Jadi mungkin dia agak selesai yang kedudukan dia kan. Tapi insyaAllah mudah-mudahan satu masa nanti dia dapat, Allah bagi dia switch dia on, insyaAllah. Jadi on teruslah insyaAllah. Apapun keadaan, on terus. Okey, Alhamdulillah. Habis sudah? Jadi yang nak buat sharing lagi ya? Alhamdulillah. Okey, saya bagi tips lah macam mana mau target 100 cc.
Okey, tengok ni saya punya drawing ni. Tengok drawing. Okey, standard kita buat 5 sisi. Okey, siapa yang tuan punya titik ni yang tuan nampak, dia boleh dapatkan 25 sisi je satu titik. Boleh senaraikan nama dia. Kita boleh senaraikan nama dia. Daripada dia ni kita dapat 25 sisi. Untuk 100 sisi hanya fokus 4 orang je. 4 orang. 4 orang. Okey, Mulai Zamzam beritahu sekarang bukan 5 line 5 leader. Dia ada beritahu 6 untuk CBM level 2. 6 ni kamu kasi jadi managers. Okey, untuk dapat 100 sisi, okey, pastikan line ni 4 orang. Fokus 4 orang ni je. Hari-hari call, hari-hari azam dia tanya dia. Jadi siapa yang baru 3 line, dia baru dapat 75. Kalau baru kuat 3 line, paling maksimum pun dia akan dapat 75. Sebab dalam mindset dia mau cari 5 line je. Satu orang ni cari 5. Kalau 5-5 ni buat 5-5 sisi dalam tim dia, masuk dia, dia boleh dapat 30. Mungkin. Tapi saya lagi selamat kalau kita fokus 4 orang. Kita fokus 4 orang. Fokus 4 orang ni, nampak dah. Kena ada yang 4 orang ni untuk 100 sisi. Okey. Bila bulan ketiga baru kita fokus lagi, kita tambah 2 orang. Tambah 2 orang baru capai 150 sisi. Jadi sekarang ni fokus. Cuba tuan tengok, imagine nama-nama orang. Siapa yang boleh menyumbang 25 sisi untuk tuan? Itu je. Kalau sudah ada manager yang power tu, okeylah, alhamdulillah. Tinggal cari beberapa orang je yang buat 25 sisi. Jadi kalau ada yang tuan-tuan ada di sini yang nampak dia ni potensi ni, dah bina rangkaian ni, ada 5 line dah. Dia dah boleh bagi kita 25 atau 30. Kalau fokus yang lain-lain lagi, memang kita akan tersasar lah. Jadi kita akan tercicir orang yang berharga di sisi kita ni. Itu penting dia, kena ada, kalau sebab saya tengok sini, Zaimi ada 2 orang. Ini dalam tangan boleh 50. Izzat ada 3 orang, dalam tangan boleh 75. Ustaz Yusuf ada 3 orang, dalam tangan boleh 75. Brian ada 3 orang, boleh dalam tangan boleh 75. Raub ada 2 orang, dalam tangan boleh 20, boleh 50. Tapi kalau yang sudah dia taskil dia punya tim buat 50 sisi tu, itu yang padu lah. Tuan Nadarus pun sama juga, ada 3 line sebenarnya boleh capai sudah 100 sisi. Itu yang saya nampak. Kalau kamu fokus lagi ramai, lagi banyak kamu fokus ini itu tapi tak nampak dia punya tim, memang susah mencapai. Macam saya sudah masa 100 sisi tu saya dah nampak Ustaz Rosman, si Raub, alhamdulillah manager Raub, dengan siapa lagi tu yang polis tu tak silap. Dia dah boleh menyumbang 75. Macam tuan-tuan fokus 4 orang je. Macam ni saya share. Dia sebenarnya dah kita dah kena ni, kena ajar. Ni. Bukan itu. Jap. Ini. Ini Datuk Desmond punya ni 5 line 5 leader, tapi kita kena extra 1. Kita kena ada 1 orang standby buat tim dia 25 sisi. Daripada tim dia kita dapat 25 sisi. Untuk kita achieve bulan ketiga 150 sisi. Okey, dapat sesuatu tak? Faham tak? Rasa-rasanya boleh solusi semua soalan tuan-tuan. Macam mana kan? Fokus titik. Titik yang dah nampak boleh bagi kita 25 sisi. Ada komen tak yang saya share ni? Cuba tuan-tuan komen apa yang nampak. Misap. Terus. Ada. Ada terputus ke dia? Okey, komen boleh komen. Komen. Terus komen. 25 sisi buat 5 orang, dia jadi 150 sisi. Jadi kalau untuk yang 100 sisi ni, cakap lah tadi fokus dengan 4 orang dululah. Lepas tu pastikan dia orang ni semua kena duplicate lah orang yang buat 5 sisi bawah dia orang. Maksudnya ini baru kita pergi sampai
ke muka bahkan kalau kita buat 5 sisi setiap bawah dorang ni. Tapi kalau extra lagi titik line pun dah start buat lagi dah cemerlang. Jadi fokus dengan 4 orang ni buat 25 sisi. Nak tak nak minggu ni yang saya nampak lah, kalau minggu ni settle 5 sisi, ada 2 minggu lagi untuk bantu diorang punya team pula buat 5 sisi. Okey. Kita dah 4 minggu. 4 orang ni kita fokus setiap minggu. Minggu ni si A. Kita fokus dia buat 25 sisi. Kalau dah settle awal, kita bantu yang B pula. Yang aktif ni. Tapi sebenarnya kan, kalau saya sekarang ni, saya punya touch skill dalam grup saya 50 sisi dah. 5 sisi touch skill. Okey, jadi semua orang, walaupun dia baru 1 orang, tapi dia dah high azam dia. 4 bulan negara jauh. Jadi dalam mindset dia bukan 5 sisi tau. Kita kena 10 kali daripada orang lain. Itu Mona Zamzam ajar kita. Kalau kita stick kalau 5 sisi kan dia punya ni fikiran dia kecil, tapi kalau 5 sisi dia akan cuba buka minda dia. Macam mana dia dapat 5 sisi? Dia akan bekerja. Dia akan create. Kita mau dia create result dia 50 sisi F2D bulan 1. Macam tu. Kalau 5 sisi ni untuk orang yang hari ni dia VIP, hari ni saya terus trend dia jadi 5 sisi tu macam mana? Tapi dalam masa saya trend dia 5 sisi, terus saya kasih nampak dia F2D. Kau nakkah kereta free? Saya tidak pernah miss buat GP 5 sisi dan F2D. Tu je saya fokus. Saya tak LIT, saya tak present, CBM saya tak present, sama ni saya tak present. Okey, ada lagi boleh komen tak? Komen. Brian. Ada siapa boleh komen? Masya-Allah. Nampak dah tu Izzat boleh nampak dah dia punya team. 4 minggu. 4 leader kena fokus. Ya, nak tanya boleh? Boleh. Macam mana kita, maksudnya diorang ni nak kena buat 25 sisi dengan cara yang betul lah, maksudnya kaedah yang betul lah, selain daripada Raja Besar tu memang terbaik, tapi maksudnya untuk diorang grow, diorang kena besarkan rangkaian kan. Jadi kalau dari segi macam mana closing ni, kau cakap tadi seminggu kita bantu diorang tu, macam mana, apa kerja yang kita nak bantu kat diorang tu? Macam mana kita nak bagi kerja, nak ambil kerja kat diorang tu, macam mana? Okey. Izzat, kita dah buat kelas kan masing-masing kan Zat? Betul tak? Okey Izzat, lepas kelas tu ada task skill ni tak F2D? Okey, touch skill ada tapi tak dah lama tak sebab F2D lah. Kena cakap balik lah F2D. Okey, betul. F2D kami task skill setiap malam kelas. Siapa dah buat 50 sisi? Itu saya nampak mula-mula 4 orang, lepas tu 6 orang. Tak apa. Dia bagi nama walaupun dia tidak ada tim, tapi kita nampak dia punya jiwa tu besar. Kenapa F2D? Kereta free. Kenapa kereta free? Kau kena bayar. Jadi bila dia dah niat buat F2D, dia akan jadi leader. Dia akan bina rangkaian. 5 sisi ni dia akan fikir sendiri. Saya seorang je, saya seorang. 50 sisi dia akan fikir semua orang. Dia sisi lah. Sampai tak tidur lah Imran. Salah satu Imran, Rizwan, Brian, saya bagi dia 100 sisi. Dia punya azam kan besar-besar, dia tak boleh tidur. Okey, task skill macam kita dakwah juga 4 bulan dulu. Padahal dia tak pernah keluar, terus task skill 4 bulan. Itu yang saya nampak saya buat kerja agama dalam Forever. Malam-malam betul. Saya memang task skill F2D. Siapa malam ni, sebab ending saya memang saya cerita F2D. Apa tu Forever? Forever tu kereta free. Jadi dia nampak matlamat dia nak capai apa di Forever. Orang suka tahu kereta free ni. Kalau dia 5 sisi, saya terus terang memang tidak naik. Bulan lepas, saya bagi tahu bulan lepas saya buat kelas 1 bulan. Saya dah bagi tahu dengan Ustaz Din, Ustaz Zul, Mona Zamzam, saya bagi tahu saya nak fokus kelas saya sendiri dan saya tak nak peningkan tim saya ikut kelas yang TikTok kah, apa lagi, FB page kah. Saya tak nak dorang pening tu, saya fokus apa matlamat dorang semua di Forever. Bila saya fokus dorang apa matlamat dorang di Forever, baru dorang betul-betul tawaju dengan dorang apa dorang buat. Itu saja, clear. Saya nampak banyaklah orang yang dah buat ni. Saya pun baru follow, Mona Zamzam. Sebab sebelum ni saya degil. Saya degil tau.
Okey, saya baru follow, saya baru faham, lambat setahun. Kamu orang lama dah awal pick up dah. Okey, tapi saya tetap cucu cicit dia. Saya dengar dengar tapi tak nampak time tu. Tapi bila dia cakap forever to kereta free, tashkil orang 50 cc, saya dah mula dah. 1 bulan. Bulan lepas 12 orang buat 5 cc, 2 bulan lepas 12, bulan lepas 16 orang. 50 cc itu insyaallah target insyaallah. Okey Brian, terus Brian. Apa lagi? Siapa nak share lagi? Okey, alhamdulillah. Kalau dah tak ada insya-Allah kita minta alhamdulillah. Okey, boleh. Saya Yusuf. Okey. Apa yang Tak dengar Ustaz. Ustaz suara tak dengar. Suara. Okey. Alright, terus. okey baik. Okey, apa yang Tuan Sufian terangkan, maksudnya apa yang saya faham. So untuk kita fight F2D ni, kita punya mindset kita kena betulkan. Maksudnya 5 cc ni bukan lagi tashkilan kita untuk titik kan. Maksudnya downline direct di bawah kita. Jadi kita kena pastikan mereka ni untuk capai 1 cc ni 4 orang ni kita perlukan. Dan kita fokus betul-betul pada mereka ni kasih jadi 25 cc. Dan mereka tu kan ada team. Maksudnya kita kena pastikan mereka ni ada team juga. Mereka buat bersama dengan team lah 25 cc tu baru dapat capai. Dan bila masuk bulan yang ketiga untuk 150 tambah lagi 2 orang. Bila tambah lagi 2 orang maksudnya dia akan jadi 150. Begitu apa yang saya nampak lah. Betul ke Brian? Betul. Jadi kita bukan 5 line lah. Kita 6 line. CBM level 2. Semua CBM level 2. InsyaAllah. Allah Akbar. Padu terbaik. Kita dah set awal-awal kita punya matlamat CBM level 2. Okey. Alright, ada lagi tak? 6 line tu CBM level 3. 6 line. Ya ke? Masya-Allah. Ajib. line CBM level 3. 1 juta ke atas cek dia. Alhamdulillah. Terima kasih. Manager saya. 3 line CBM level 2. Okey. Tak apa, walaupun CBM level 2, dia dapat 3. Plopsot. Okey, alhamdulillah. Jelas tak saya share ni? Kalau tuan-tuan semua jelas, kita sekarang nak minta speaker kita yang kedua untuk macam mana nak satukan hati semua tim kita ni. Macam mana kita ni leader boleh satu fikir dengan kita punya tim. Masya-Allah. Okey, kita siapa bersemangat malam ni nak dengar daripada Ustaz Usama, manager kita F2D, Tania. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, teruskan Tania Ustaz, Tania. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah semua. Seronok tengok wajah-wajah bercahaya leader-leader hebat ni. Masya Allah. Senyuman manis. Saya doakan semua jadi marvelous dunia akhirat. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, cerita sikitlah pengalaman saya buat F2D. Bulan pertama nak capai F2D tu dapat masa tu dapat 70 cc. 80. Saya dapat 80 cc. Masa tu sekarang ni bulan berapa? Bulan 8 7, 6, 5, 4. Bulan 4. Bulan 4 saya dapat 80 cc. Mula-mula Ustaz Zamzam tashkil saya. Ustaz, mula-mula Ustaz Zamzam tashkil buat 100 cc. Awal-awal sekali Ustaz Zamzam tashkil saya buat 75 cc. Saya masa awal bulan tu Ustaz Zamzam tashkil 75 cc. Saya kata okey, Ustaz 75 cc. Tengah-tengah bulan Ustaz Zamzam call saya, Ustaz, kalau Ustaz dapat buat 100 cc saya bagi duit 1000 kat Ustaz. Tapi otak saya tak accept masa tu. Otak saya accept yang 75 cc daripada awal bulan 75 cc. So Allah Ta'ala buat 75 cc capai bahkan lebih sikit. Lebih sikit tapi saya kata kat ahliah saya, tengok Ustaz Zamzam suruh buat 100 cc kita tak accept.
kita accept 75, Allah Ta'ala bagi 75. Allah Ta'ala bagi 75. Kita tak, otak kita ni subhanallah, saya tengok apa yang saya capai F2D ni lebih kepada otak kan. Lepas tu bulan kedua, bulan 5, okey kita fight 100 cc. 100 cc. Alhamdulillah, bulan kedua pun saya dapat 100 cc dengan cara yang mudah lah. Mudah. Dapat 100 cc dengan cara yang mudah. Lepas tu, dengan cara maksudnya dengan kita punya network, semua bekerjasama, alhamdulillah berjalan network daripada Najib dan juga yang lain. Cuma masuk bulan ketiga, bulan ke-6 nak dapat 150 cc tu, itu memang struggle. Memang struggle. Saya hampir-hampir tak dapat 100 cc. Saya hampir-hampir tak dapat 100 cc. Tapi alhamdulillah apa yang saya nampak lah, yang paling penting kat sini ialah kesatuan hati, kesatuan fikir jemaah. Saya punya nak capai 100 cc tu, 100 cc 150 tu memang kita nampak lah. Ada 4 hari lagi nak habis bulan. Masa tu saya kelakar tak kelakar aku punya ni. Masa tu baru 25 cc, kau bayangkan. Bayangkan baru 25 cc. So Ustaz Zamzam so kumpul semua tim dan bagi fikir, bagi orang kata apa, setia kawan punya targhib. Saya pun cerita tentang setia kawan, satu hati, cerita tentang hadis wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kita cerita. Masya Allah, saya tak jangka, memang saya tak sangka. Tiba-tiba tuk-tuk 2 orang sedia nak buat raja besar. 2 orang sedia nak buat raja besar. So 2 orang ni sedia nak buat raja besar. So jadi 75 cc. Lepas tu saya bincang-bincang dengan Alia apa semua. Kita orang pun kata okey, kita top up dengan buat raja besar. Kami sendiri buat raja besar. So setelah kami buat raja besar, besoknya 1 hari lagi nak habis hari. Kak Wani pula, saya punya tim call. Ustaz, kalau untuk bantu Ustaz dapat 150 cc, saya sedia buat raja besar. Saya kata, Kak, saya pun bincang dengan Ustaz Zamzam apa semua. Ustaz Zamzam kata tak apa, tak payah. Bulan ni Ustaz ambil 100 cc je. Bulan ni Ustaz ambil 100 cc je. Bulan depan, fight betul-betul. So saya pun bagi tahu Kak Wani, okey Kak, tak payah. Kak tak payah buat raja besar. Biar saya seorang buat raja besar. So masa bulan tu kami 3 orang lah dalam tim kami. Saya dan juga Fakhrul dan Marlina buat raja besar. So dapatlah alhamdulillah capai 102 cc kami dapat. Lepas tu yang paling struggle ni tak dapat 150 cc. Walaupun daripada awal bulan kita planning dengan tim apa semua, daripada awal bulan apa semua, cuma Sabtu saya nampak peluang masa tu, sebab saya dah ada manager, Rashid, manager. Cuma Rashid ni dia tak aktif sangat lah. Cuma dia ambil peluang daripada Najib punya sisi tu. Dia nampak Najib nak manager, dia cepat-cepat tambah sisi dia jadi manager. So kami nampak masa tu, saya pun call Sean, tanya pendapat dia. Sean kata, Ustaz, manager Ustaz tu, Ustaz bincang dengan dia supaya bulan ni dia jangan buat 5 cc. Supaya Najib yang tengah fight nak dapat 100 cc tu, cc Najib dapat kat saya. Ni semua kita study case lah, belajar. So alhamdulillah saya pun deal dengan Rashid supaya dia jangan buat 5 cc. Bahkan yang sepatutnya dia dapat bonus daripada Najib tu, saya kata saya bayar bonus kat dia. So alhamdulillah dia pun sedia setuju tak nak buat 5 cc. So semua Najib punya cc dapat kat saya. Najib buat dalam 62 cc lah. Saya dapat dalam daripada semua Najib, sebab bila Najib buat 57 cc,
dia tu jadi manager. So maknanya 57 sisi yang dia buat tu sempurna dapat kat saya, dan ada lebih sisi lagi saya dapat 40% daripada sisi dia. Lepas tu alhamdulillah tim saya ni tu saya nampak saya pun subhanallah, saya pun sebenarnya saya selalu bincang dengan Alia, kata apa yang menyebabkan tim kita ni begitu masya-Allah. Saya sangat terharu dengan semangat setia kawan yang ada dalam tim kami. Semangat setia kawan yang ada dalam tim kami. Saya sangat terharu, masya-Allah. So mereka masya-Allah mesyuarat, kami bincang macam mana. So masing-masing Kak Wan ni kata, tak apa Ustaz, bulan ni saya nak sempurnakan supervisor saya. Masya-Allah. Saya sebelum tu yang kami tak terima dia nak buat 25 sisi sebab dia letak syarat. Saya nak buat 25 sisi dan saya nak buat 25 sisi tapi produk saya Ustaz tolong jualkan. Saya tak nak terima. Saya kata tak nak ambil tanggungjawab tu. Tapi yang bulan ni tak apa Ustaz, saya buat 25 sisi, saya sempurnakan. Sebab dia dah dapat masya-Allah, yang bulan lepas dia dapat dalam kata saya dalam 4 orang VIP, masya-Allah. So dia dah bersemangat sebab dia dah ada tim dan dia terus sempurnakan dia punya supervisor. Dan Kak Fiza pun satu orang tim baru lagi, baru sebulan join Forever. Dia kata saya nak bantu Ustaz dan bantu diri saya juga, dia kata saya nak buat kerja besar. Dan ini antara orang yang mana saya tak letakkan dalam kepala otak saya untuk saya raja besarkan dia, Kak Fiza ni. Tapi Allah Ta'ala datangkan kepada saya dan alhamdulillah akhir sekali sempurnalah saya punya 150 sisi, bahkan 153 sisi. So apa yang saya tengoklah, saya bincang Alia, kami study case, kami ambil apa. So apa Alia saya beritahu saya, dia kata saya nampak satu je, kita ni amalan tak seberapa, kita punya leadership pun masya-Allah tak ada sampai macam Ustaz Zamzam, macam Suhail Warrior kan. Satu je, Alia saya kata mak abang. Dia kata kat saya mak abang. Sebab saya sangat komitmen. Awal bulan lagi saya akan beritahu kat mak saya, mak bulan ni saya kecek Kelantan dengan dia kan, mak bulan ni aku nak dapat 150 cc. Mak pahal kau tak pahal kau, mak doa lah. Saya beritahu kat mak saya, mak pahal kau tak pahal kau, mak doa je, ya Allah bagi anak aku hidup 150 cc. Mak saya masya-Allah, dia sangat support saya. Sangat support. Sangat support. Kadang-kadang saya minta dia doa kat situ juga, mak. Mak sudah baca Quran ni, mari doa sama-sama. Mak doa orang amin. Orang Kelantan panggil orang. Kalau anak-anak ni dengan mak dia kata, mak doa orang amin. Saya minta mak saya doa situ. Mak saya pun angkat tangan doa, saya amin. Kalau sampai nangis kan. So jadi Alia saya kata, ni Alia saya perasan lah, dia kata satu yang saya nampak menyebabkan tim kita begitu masya-Allah memberi kesatuan hati bersama dengan kita, ialah dia kata nampak daripada doa satu orang ibu. Yang bulan lepas ni saya dapat 150 cc tu, saya beli yang sisi yang saya buat dalam 10 sisi je, yang personal sisi. Yang lain itu masya-Allah alhamdulillah dari semua daripada sisi tim. So saya nampak kat sini makna doa satu orang ibu ni bagi tuan-tuan yang ada ibu, manfaatkan betul-betul. Kita buat, bahkan saya masih ingat lagi guru saya kata apa, kita kalau boleh kita bukan nak doa yang kita minta. Faham tak? Kita bukan nak doa yang kita minta. Kata kita minta mak tolong doakan. Itu pun bagus. Tetapi yang lebih mahal daripada itu ialah melalui khidmat kita kepada ibu. Khidmat kita kepada ibu sehingga terkeluar doa daripada hati dia, kegembiraan dia tu. Dia doa terkeluar kerana terlalu gembira dengan kita. Terlalu gembira dengan kita, terkeluar doa daripada hati dia. Yang tu yang mahal. Yang tu memang level kayangan lah. Terkeluar doa daripada hati.
Daripada hati dia terkeluar doa, ya Allah anak aku ni. Lepas tu baru ni saya selepas saya dapat F2D saya sharekan dalam dalam Tepayaki tentang benda ni lah. Doa. Dan mak saya pernah kata, Mek tolong doakan. Dia kata, Mek doa sokmo dan anak Mek paling banyak sekali Mek doa adalah mu sama. Mu. Kau lah anak yang paling mak banyak doakan. So, Masya Allah dari kalangan tim kita ada record video saya kat dalam Tepayaki tu. Saya tunjuk video tu kat mak saya. Mak saya menangis. So saya tengok di situ pertama sekali doa daripada satu orang ibu lah. Doa satu orang ibu. Ini yang paling utama. Lepas tu yang kedua maknanya kita kena sentiasa pupuk setia kawan. Setia kawan dengan tim-tim kita. Dia kadang-kadang kita tengok Masya Allah tim kita ni kita pun tak tahu apa dia punya ni. Macam yang bulan lepas untuk target 150cc ni saya ikram tim saya semua, saya hantar hamper, saya hantar orang kata apa, ucapan belon apa semua, kek pada mereka setiap tim, kepada Fakhrul, hantar kepada Alia, dia buat surprise. Kita buat surprise. Hantar kepada setiap orang. Masya Allah dia gembira. So bila dia gembira kat situ dengan surprise, orang hantar, kita minta dia buat video. Dia buat video, dia cerita. So situ saya nampak mewujudkan kesatuan hati. Jadi sebab tu saya nampakkan yang paling utama sekali ialah kita sebagai amir. Masya Allah sini semua leader-leader. Sebagai amir, so kita kena sentiasa pertama saya doa untuk setiap tim kita. Alhamdulillah menjadi satu amalan. Saya bukan kita nak orang kata apa, nak riak apa semua, tidak. Sebagai satu kita belajarlah kan. Sekejap ada call masuk. Hello. Ada wajib tak dia dah kan? Sekejap. Sekejap ada. Sekejap. Minta maaf. Kau tak mana? Tak situ. Kenapa? Bami lagi. Okey, mohon maaf ada gangguan sikit. Okey. So apa yang saya nampak lah kita sebagai amir, pertama sekali doa. Kita boleh bawa maknanya sifat orang kata apa dalam jemaah tu, bawa bersama dengan dalam jemaah bisnes kita. Maknanya amir sab doa untuk tim. Kalau boleh sebut setiap kali doa, alhamdulillah menjadi amalan saya doa sebut. Kalau doa dengan Alia pun saya sebut. Ya Allah Kak Wani, ya Allah Najib, ya Allah Fakhrul. Ya sebut nama setiap tim yang kita target memang leader kita. Sebut nama mereka setiap kali doa. Mudahkan urusan mereka, gembirakan mereka, kita doa. Sebab disebutkan dalam hadis kan, doa di belakang saudara kamu, doa kamu untuk saudara kamu di belakang dia, makna tanpa pengetahuan dia, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan hantar satu malaikat yang mendoakan untuk kamu, yang mengaminkan doa tu dan dia mendoakan untuk kamu. Saya dalam kitab Muntakhab Hadis ada tentang hadis ni. Saya tak ingat dah matan dia, mafhum dia, maknanya doa seseorang untuk saudara dia di belakang dia. Di belakang, bukan doa depan depan. Doa depan depan, ya Allah, sayang. Itu tak sama level dia dengan kita doa di belakang. Sebab doa di belakang ni dia ikhlas daripada hati. Doa depan ni kadang-kadang asal kawan tu gembira. Doa di belakang, kita doa untuk tim kita. Sebut nama dia. Sebab melalui inilah. Sebab ini masalah hati. Ustaz Zamzam selalu katakan, kita adalah berurusan dengan human. Dengan manusia. So manusia ni perkara yang paling penting dalam diri manusia itu adalah hati.
So pehle dil lo, phir din lo. Pehle dil lo, phir din lo. Dalam kita punya dakwah punya tertib kan. Pehle dil lo, mula-mula ambil hati. Phir din lo. Kemudian baru kita ambil hari daripada dia. Nak tashkil berapa 4 bulan ke. Pehle dil lo, phir sisi lo. Kita tukar. Phir sisi lo. Ambil hati lepas tu ambil sisi daripada dia. So ambil hati, takluk yang paling besar ialah hati adalah milik Allah. Dalam kontrol Allah Ta'ala. So kita melalui doa kita itu yang paling penting. Dan yang kedua, dan yang seterusnya ialah melalui kita punya take care mereka. Take care. Itu yang saya nampak lah. Saya nampak antara ni bagi masturat ni saya gunakan alias saya. Tanya khabar selalu, tanya keluarga, anak-anak. Kadang-kadang kita bukan selalu tanya pasal bisnes pun. Tanya pasal kehidupan, keluarga. Kadang-kadang kita call, kadang-kadang setengah orang dia asyik kita call buat bisnes. Dia boring. Ada kita call tanya sembang-sembang pasal kerja, cerita zaman-zaman lepas, kita berkongsi zaman kita belajar, zaman kita sembang, jadikan dia kawan. So itu akan takluk hati kita. Lepas tu saya pun banyak belajar daripada Izzat, Masya Allah, daripada Suhail. Ustaz Zamzam selalu highlightkan jadi belajar mana upkan kita punya team, puji dia. Jadi ini yang paling penting. Yang paling penting ialah bagaimana kita nak satukan hati tu. Satukan hati. Selalu cerita kat tim kita bahawa korang kita semua ni adalah satu keluarga. Ni kita kena cerita selalu, kita satu keluarga. Kak Fiza dia kata, Ustaz, antara sebab saya tekan suami saya untuk buat 25 sisi ialah saya terkesan bila Ustaz kata kita ni satu keluarga. Susah senang, jatuh bangun kita bersama. Di situ saya cukup terkesan, dan dikata antara yang dia terkesan lagi, antara Kak Fiza terkesan ialah apabila kami buat program bersama dengan tim Nusrat Tijarah. Zaimi ada kat sini. Kita buat program masa tu, saya pun invite tim saya sama-sama fikir tentang, semua bagi fikir macam mana tim Nusrat Tijarah ni boleh capai target. Jadi Kak Fiza dia kata kat saya pun, saya heran ni bisnes apa ni? Tak ada untung apa pun kat kita untuk fikir tentang Nusrat Tijarah ni. Tapi masing-masing kerah fikiran, masing-masing memikirkan bagaimana nak bantu Nusrat Tijarah ni punya tim supaya dapat capai target. Jadi dia kata kat situ saya terfikir, ni bisnes luar biasa ni. Bisnes luar biasa. Sebab tu kadang-kadang kita tak expect pun, kita tak sangka pun satu kebaikan yang kita buat, kat situ Allah Ta'ala jadikan asbab. Kat situ Allah Ta'ala jadikan asbab untuk Allah Ta'ala sempurnakan keinginan kita. Sempurnakan keinginan kita. Jadi kami buat program malam tu berapa hari Zaimi? Masa tu kita nak habis bulan. Dalam 3 hari 4 hari kot. Saya rasa macam itulah, dalam 3 hari 4 hari nak habis bulan. Zaimi. Ya? Lebih kurang 4 hari 5 hari itulah. 4 hari 5 hari nak habis bulan. So kami buat. So Kak Fiza dia terkesan dekat situ paling besar, dia kata. Dia kata, dia kata banyak bisnes saya join, tak ada bisnes fikir macam ni. Tapi ni fikir untuk orang lain. Kerahkan semua tim untuk sama-sama fikir untuk orang lain. Sampai kerana terkesan dengan tu dia sanggup buat 25 sisi. Sanggup dia buat kerja besar. Sebab tu kadang-kadang kita pegang kepada konsep wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala selama-lama akan membantu
Kat sini saya terjemah dia selama-lama akan membantu selagi mana. Maknanya makana tu ma tu memberi makna dawam, memberi makna berterusan. Allah Ta'ala akan terus bantu hambanya selagi mana hambanya membantu saudara dia. Berhenti je bantu saudara, maka berhentilah bantuan Allah. Kalau kita tengok kat sini, subhanallah, kalau kita nak dapat bantuan Allah, bantu saudara kita. Bantu saudara kita. So fikir kita ni maknanya biar ikhlas daripada hati kita bangun pagi. Macam mana aku nak bantu tim aku? Macam mana aku nak bantu tim aku? Doa kita pun untuk tim. Amal kita pun untuk tim. Amal kita pun untuk tim. So sentiasa fikir tim jemaah aku. Macam mana? Saya antara yang paling dalam jemaah saya ni, dalam jemaah saya orang yang paling kami sangat orang kata apa menyentuh hati lah dalam jemaah kami adalah Fakhrul. Fakhrul ni tempat dia kerja dengan rumah tempat isteri dia lebih kurang dalam 20 kilo je. Tapi dah setahun tak jumpa isteri dan tak jumpa anak. Tak jumpa isteri dan tak jumpa anak. Anak dia tinggalkan, dia kata masa tu anak dia belum boleh merangkak. Sekarang ni anak dia dah boleh berlari. So bayangkan, Masya Allah. So waktu saya dengan isteri kami selalu bincang, Allah kesiannya. So kami itu yang sangat-sangat mendorong saya, apa jadi pun kita kena bantu. So saya nampak ni, sebab tu kadang-kadang dalam tim kita ni ada orang-orang yang macam ni yang menyebabkan Allah Ta'ala kesian dengan tim kita. Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam hadis kursi. Ustaz Yusuf pun ada kat sini. Ana indamu kasiratil qulub. Aku akan bersama dengan orang yang mana hati dia remuk. Kerana Allah. Dia pergi cari rezeki halal. Terpaksa tinggalkan anak bini. Dia seberang Singapura tu je. Rumah dia, isteri dia duduk di Gelang Patah. Gelang Patah dengan Singapura ni dia ada jalan laluan dekat je. Tapi dah setahun tak jumpa anak isteri. Waktu saya antara perkara yang saya paling terkesan nanti saya ni adalah Fakhrul. Saya selalu call dia, sembang, cerita, Masya Allah. Jadi benda inilah antara benda yang, dan kita kena selalu ceritalah bab kesatuan hati, dan kadang-kadang kita bercerita tentang masalah hati. Kasih sayang bersama kita, kasih sayang dengan tim ini. Saya selalu ulang-ulang, kasih sayang. Sebab kita kena ingat, dengan kasih sayanglah akan menariknya bantuan Allah. Sebab bisnes ni ajib, saya tengok bisnes ni ajib. Kadang-kadang kita tak faham. Saya dulu kita buat ukuran dengan pemikiran sendiri kan, jual produk apa semua. Masa tu tak boleh nak grow. Tak boleh nak naik. Tapi bila kita mula fikir untuk orang, fikir untuk tim, nak bantu tim, Masya Allah. Daripada 4K saya tunggu naik 8. Bila kita fikir tim, 8 seterusnya naik Allah Ta'ala bagi. So Masya Allah kat sini, saya tengok Business Forever ni sangat luar biasa, Masya Allah. Sebab kita boleh buat dengan berjemaah. Yang penting kita doakan antara satu sama lain untuk kita. Saya rasa itulah banyak sebenarnya. Bukan sampai cukup lah kot. Masya Allah. Dan saya selalu ulanglah apa yang guru saya pesan. Apabila dengan tim Izzat pun saya pernah kongsikan benda ni. Iaitu apabila dalam satu jemaah guru saya kata apa? Jab ek jemaat mein ye sifat hota hai to us jemaat ke andar barish ki tarah rahmat utarti hai. Apabila dalam satu jemaah ada sifat-sifat ini, maka akan turunnya rahmat ke dalam jemaah tersebut seperti mana hujan. So kita implementkan benda ni kat dalam jemaah bisnes kita. Pertama sekali Muhammad kata apa? Dalam jemaah tersebut, ek dusri ki khair khahi ho. Setiap ahli jemaah inginkan kebaikan untuk setiap jemaah yang lain. Setiap ahli jemaah.
Dalam jemaah kita ada 10 orang. Setiap orang daripada 10 orang ni inginkan kebaikan untuk 9 orang. Dan setiap 9 orang inginkan kebaikan untuk seorang. Maknanya macam tu. Semua inginkan kebaikan. Semua inginkan kebaikan. Yang kedua, dia kata ek dusri ki mehraban ho. Ek dusri ki mehraban ho. Satu tadi inginkan kebaikan. Yang kedua mehrabani ni maknanya mengasihi antara satu sama lain. Mengasihi antara satu sama lain. Sayang daripada hati dia. Satu inginkan kebaikan, satu sayang. Bila sayang ni, maka dia akan datang daripada hati. Daripada hati dia. Yang ketiga, guru saya kata apa? Ek dusri ki khair ki doa mangte. Setiap orang mendoakan kebaikan untuk setiap yang lain. Yang keempat, sab ek hi fikir ho. Semua mereka ni, mereka ada satu fikir, keseimbangan hati, satu fikir. Jadi sebab tu, kalau kita tengok Ustaz Zamzam selalu tekan, kita satu fikir, satu tim tu, kita nak capai satu sisi. Jangan ada satu orang pun yang lagi satu sisi ni susah. Bila ada satu orang macam tu, susah. Sebab tu kena selalu cakap dengan tim, selalu cerita dengan tim. Masya Allah. Okey, insyaAllah. Saya cukup dulu kot. Setakat tu. Siapa nak ulang balik ni? Kita nak dengar. Masya Allah. Apa yang tuan-tuan faham daripada perkongsian tadi? Siapa yang nak nak share balik? Ya, silakan. Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat juga saya dapat sesuatu daripada Ustaz sendiri. Okay, bukan senang ni kita minta Ustaz bagi kita penyucian hati ni. Okey. First kali kita kena minta doa ibu kita. Ibu bapa kita lah. Untuk kita capai 150 cc ni. Kita buat dia supaya dia doakan kita daripada hati dia sendiri. Jadi asbab kita khidmat dia sehingga dia boleh doakan kita apa keinginan kita. Itu yang saya dapat lah. Maknanya utamakan orang tua lah. Apa-apa pun start kita punya first, kita punya target tu kita cerita dengan ibu bapa kita dulu lah. Macam saya ni Ustaz dah setahun lebih tak balik, tak jumpa orang tua dah. Disebabkan kengkangan. InsyaAllah lepas ni dok telefon lah terus. Kalau macam dia je. Okay, yang kedua, kita sebagai leader, Amir, kita kena doakan tim kita. Sebab doa di belakang saudara kamu ni akan diterima. Malaikat akan aminkan. Dan malaikat dia akan doakan untuk kamu juga. Doakan untuk, sini saya dah tambah sikit juga lah. Doa untuk upline, doa untuk downline, semua lah, subline, kita doakan. Kena ambil tahu tentang tim kita. Kita gunakan ahliah kita. Kalau tim kita ni perempuan, insyaAllah saya pun guna ahliah saya. Kalau perempuan ni, saya gunakan ahliah saya untuk mereka tanya kabar lah. Tanya kabar, macam mana tim dia, apa perkembangan tim dia. Saya dapat Kaku Zahari daripada ahliah saya jugalah. Kalau saya call dia punya laki tak dapat, saya akan gunakan ahliah lah. Ahliah call ahliah dia. Macam begitu. Kadang-kadang mungkin saya, betul juga Ustaz cakap, hari-hari call cerita pasal bisnes, dah lah dia tidak mau angkat telefon dah. Dia tak nak angkat telefon. Dan saya guna cara lain, guna ahliah, boleh pula dia dengar ahliah boleh pula cerita. Lepas tu boleh pula kadang-kadang ahliah dia cakap, kenapa suami tak tanya suami saya sendiri? Tu yang jam terus kan. Lala saya pun buat hubungan, saya pergi rumah dia, tanya khabar, bawa buah-buah, macam itulah. Kadang-kadang kita ni terlampau semangat kan. Tapi kita ni lah ambil tahu tentang family dia juga. Rupa-rupanya dia tengah sibuk buat sesuatu yang tak siap-siap lagi. Kita tak tahu, hari-hari call dia tak angkat sebab apa. Rupanya dia ada maslahat dia sendiri. Okey, betul lah, kita kena tanya khabar juga. Lepas tu kita ni kena anggap kita ni satu keluarga. Inilah saya nak bincang dengan Ustaz nanti, nak letakkan satu time, satu date. Nak minta Ustaz ceritakan tentang keluarga engkau, keluarga kami juga. Dia macam itulah insyaAllah. Dia ada kasih sayang lah. Dalam satu jemaah ni akan turun rahmat Allah bila ada jemaah, semua ahli jemaah ni, setiap ahli jemaah inginkan kebaikan untuk semua orang dan mengasihi antara satu sama lain.
dan setiap ahli mendoakan antara satu sama lain dan kita kena satu fikir. Alhamdulillah, itu yang Ustaz, alhamdulillah saya dapat daripada Ustaz malam ni. InsyaAllah. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Terbaik, terbaik. Ada lagi siapa nak share? Ada tak lagi? Siapa yang Masya Allah? Ya, silakan Ustaz. Ustaz kacak kita. Masya Allah. Amin. Amin ya Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khair. So antara learning point dan juga perkara-perkara yang penting sempat saya catat juga. So yang pertama sekali Ustaz share berkenaan dengan kerjaan Ustaz dalam Forever ni, maksudnya yang paling kuatnya adalah doa ibu. Jadi kita boleh buat macam-macam, boleh fikir macam-macam, boleh usaha macam-macam, tapi keberkatan doa ibu ni dia luar biasa, lain macam. Jadi kita kena pastikan yang ada masih lagi keramat hidup, Masya Allah, pastikan kita minta doa daripada mereka. Setiap hari kita minta kena ikram mereka, tanya apa yang mereka nak, dan pastikan dapat doa daripada mereka tu kita dengar sendiri. Duduk sebelah dia, tolong doa, pastikan benda tu kita dengar dekat telinga kita sendiri. Masya Allah, kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlu raikan kita punya tim. Macam tim Ustaz, Masya Allah, berikan hadiah reward kepada tim. Apa yang saya nampak memang dia sangat memberi kesan pada kita punya tim. Dan saya pun masih tempoh lagi belajar, dan apa yang saya nampak menjadi influence juga bila Ustaz buat macam tu. Bila dengan niat nak kita bukan nak tunjuk, tapi memberi kesan kepada tim-tim lain pun akan mencontohi Ustaz. Kan? Yang tu yang kita nak, maksudnya apa yang kita buat ni menyebabkan tim lain pun akan mencontohi. Masya Allah. Dan dia memang akan rasa satu teruja lah bila mana dia dapat reward daripada upline dia sendiri, dia punya leader dia sendiri. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam doa pastikan sebut semua nama kita punya tim. Maksudnya yang paling penting adalah direct di bawah kita ni, supaya Allah kurniakan kepada mereka tim yang hebat juga. Maksudnya bila tim di bawah kita ni hebat juga, menyebabkan kita pun akan sama-sama dapat perkara yang sama. Dan doanya mereka ni, Ustaz bagi satu hadis tadi, bila mana kita doa untuk tim, Allah akan malaikat yang terus doa untuk kita, yang memang mustajab. Memang mustajab, insya-Allah. Okey, doakan kerja untuk tim kita. Dan juga kita selalu kita ceritakan dengan kita punya tim ni, kita ni adalah sebuah keluarga, satu keluarga, bukan sekadar kawan dalam bisnes, tapi sebuah keluarga. Bila sebuah keluarga ni dia memang lain macam. Maksud kita adik-beradik, mak ayah, masyaallah, saling menghormati, tak bagi tim kita terasa hati, kecil hati, kan? Itu yang kita akan nampaklah bila kita wujudkan suasana keluarga dalam tim kita. Dan seterusnya, boleh juga untuk tim kita ni, jangan kita selalu fokus dengan kita punya bisnes. Maksudnya ada satu time kita call dengan mereka dengan niat kita bina ukhuwah. Kita tanya mereka apa yang mereka nak share dengan kita. Mungkin mereka ada kisah-kisah ataupun perkara-perkara yang kita boleh bantu mereka dari sudut jiwa mereka. Macam tadi Ustaz share pasal Tuan Fakrul, kan, maksudnya dia berpisah dengan keluarga. Sebenarnya kita boleh memberikan inspirasi pada tim kita, boleh tarik mereka, boleh buka pada mereka, boleh bagi idea kepada mereka, kan. Itu yang sebenarnya. Seterusnya, satu hadis, maksudnya wallahu fi aunil abdi ni, maksud kita kena faham jelas, bukan selagi mana Allah akan terus berikan pertolongan, dia bantu kita selama mana kita bantu orang. Apatah lagi kita bantu ni tim kita sendiri, bukan orang lain, keluarga kita sendiri, Masya Allah. Jadi benda tu memang Allah pasti akan bantu. Dan yang seterusnya, antara perkara yang saya beritahu tadi, 4 perkara yang akan menyebabkan Allah akan terima Jumaat kita, Allah akan kabul kita punya Jumaat. Setiap daripada kita ni inginkan kebaikan, nak kebaikan dengan daripada setiap ahli Jumaat. Nampak kebaikan dia, lihat kebaikan dia, jangan lihat keburukan dia. Masya Allah.
Dan seterusnya adalah sentiasa syafaqah, mengasihani kita punya tim kita. Saling berkasih sayang. Yang keempat, mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk semua kita punya tim ni, masya-Allah. Dan yang terakhir adalah kita satu hati, satu fikir, masya-Allah. Itulah yang saya nampak, yang saya dapat daripada perkongsian Al-Fadhil. Mohon maaf, insya-Allah. Jazakumullah khair. Ya, kalau masya-Allah. Terbaik. Masya-Allah. Okey, ada lagi siapa nak share? Zon, Ya, masya-Allah. Itu dia. Silakan. yang saya dapat lah insyaAllah, dapatkan doa mak, doa mak. Nah, kalau boleh sampai dengar dia orang sebut, macam mana lah, kita ni jauh lah. Jadi antara dia Ustaz, kita memang cakap Ustaz, suruh doa, dia pun cakap, dia pun tanya balik, dah dapat belum 100 sisi, macam mana bulan lepas dapat tak? Tapi kita tak dapat dengar lah betul-betul doa, tapi maksudnya kita dah cakap lah, mudah-mudahan doakan lah. Lepas tu raikan tim ni hadiah, macam kalau Encik Azam dia cakap bagi value lah dengan tim. Lepas tu doakan tim kalau boleh sebut nama semua tim. Kemudian kita anggap macam satu keluarga ni, macam yang Ustaz pernah target tim saya lah. Tapi maksudnya alhamdulillah lepas daripada tu kita mula dapat rasa lah dia punya kesatuan hati tu. Dah dapat rasa mula, alhamdulillah memang okey. Lepas tu bila kita satu hati satu fikir ni, kita akan saling mendoakan kan. Kita pun nak tim-tim kita pun semua berjaya juga. Diorang pun fikir nak kita pun nak berjaya juga. Tim saya pun dia cakap macam itu. Saya nak pastikan Izzat dapat ni. Maksudnya diorang dah fikir macam itu. Mudah-mudahan insya-Allah terzahir lah apa yang diorang nak tu kan. Sebab diorang sendiri pun tahu untuk diorang dapat, untuk yang saya nampak lah, mungkin untuk diorang dapat, saya kena dapat dulu. Saya kena jadi dulu, lepas tu insyaAllah diorang pun akan dapat. Diorang nampak benda tu insyaAllah. Kemudian yang hadis Nabi SAW tu Allah akan terus bantu kita selagi kita tolong orang, selagi kita bantu orang. Jadi kita niat memang nak bantu tim lah. Kita nak sangat tim ni start buat income, masuk income diorang ni. Kadang-kadang kita tengok tim lain bila diorang share statement meningkat tau, tapi tim kita ni naik turun. Dia ada yang tak jadi lagi lah. Kalau kita tengok statement yang CBM ke ataupun tim diorang ke kan, tiap bulan tu dia punya peningkatan tu okey, dia bukan macam naik turun. Tapi bila kita baru-baru ni duduk kelas Tuan Abdul Basir, dia cakap kalau graf income tu naik turun tu normal. Kalau naik terus tu maksum. Tapi kalau dah naik dia mendata je, tu ada something wrong. Dah selesa. Macam Tuan Pian beritahu lah, dah 5K dah selesa kan. Okey, lepas tu yang last 4 perkara tu lah. Sentiasa lihat kebaikan, saling berkasih sayang, saling doakan, lepas tu satu hati satu fikir. Tu lah Ustaz. Masya-Allah. Jazakallah khairan katsira. Okey, insya-Allah. Ya. Satu lagi Ustaz, mau minta tips sebab bila Izzat sudah cakap zon selesa ni, macam mana nak hilangkan zon selesa ni, sebab nanti orang cakap kita ni terlalu ni dunia sangat ni kan. Jadi macam mana tu Ustaz? Biasa tu lah benda-benda dengar dari orang lain. Oh, kau dah ni. Jadi kita jadi macam normal balik tau. Jadi macam biasa balik, tak semangat balik. Macam mana nak hilangkan apa tu tadi Ustaz Izzat cakap tu? Zon selesa. Apa kita buat supaya hilangkan zon selesa kita tu Ustaz? Saya nampak untuk hilangkan zon selesa ni ialah kita punya impian. Macam mana saya punya impian, antara impian saya ialah saya nak siapkan pondok saya dengan duit saya sendiri, dan saya nak siapkan rumah mak saya, rumah untuk saya. Mak saya baru ni mak saya kata bila nak buat rumah, Mek nak pergi duduk dengan Mung. Dia kata, Mak nak pergi duduk dengan kau supaya Mak boleh dapat dengar kau baca hadis,
supaya mak boleh dengar kau baca Quran hari-hari. So itu impian saya lah. So bila kita punya impian tu, kita letak impian yang besar, target yang besar depan kita, memang saya tak puas hati lah. Memang tak puas hati sebab saya belum dapat sempurnakan lagi. Sekarang ni pondok saya pun duk mengangkat-angkat gerak lagi. So takkan saya nak berhenti sebab bisnes. So dengan impian tersebut, saya letakkan impian tu, so memang rasa tak puas hati ni sentiasa ada dalam hati. Tak puas hati dengan pencapaian sekarang sebab pencapaian apa yang saya dapat ni belum lagi, jauh lagi nak dapat apa yang saya impikan. So saya nampak kat situlah yang saya masih tak ni. Saya nak beli kuda Arab seekor dengan duit cash forever pun tak dapat lagi. Kuda Arab tak dapat lagi, asyik naik kuda Melayu je. So saya nampak itulah. Maknanya bila kita tu, lepas tu saya ingat apa yang Datuk Desmond pernah kongsikan, iaitu bakar kapal. Bakar kapal. Itu antara apa yang membuatkan saya rasa saya, orang kata apa, masih tak berada di zon selesa dan saya rasa tak cukup. Sebab saya dah bakar kapal saya. So kalau saya tak buat, saya tak tumpukan pada forever ni, saya tak ada dah jalan lain. Saya dah bakar dah saya punya kapal tu. Dulu saya dapat 6K setiap bulan kerja tu kan. Saya dah bakar dah kapal tu. So Masya Allah, bukan suruh berhenti kerja semua ni. So Masya Allah, itulah yang saya nampak. Yang paling besar saya nampak, baik kita punya target ataupun kita punya impian, itu kena besarkan betul-betul. Biarlah, dan impian kita tu, sebab kita ni orang agama kan, yang sekeliling kita dikelilingi oleh karkun-karkun yang mana nak hidup dunia zuhud. Kalau kita kata impian saya nak pakai welfare, dia kata apalah ustaz ni, hidup dunia ni sekejap je. Tapi bila kita kata impian kita buat pondok, besar, Masya Allah, tanpa duit daripada orang lain, nak bantu orang OKU untuk datang belajar. Pondok saya target yang belajar adalah saya nak ambil pelajar-pelajar yang buta. Saya nak buat braille, Quran braille. Itu yang saya punya target pondok saya. Jadi so bila kita punya impian dekat arah tu dah besar dan apa yang tak capai lagi, so kita kena teruskan perjuangan lah. Itu yang saya nampak. Masya Allah. Terjawab tak Tuan Sufian? Ustaz, bukan Ustaz. Sufian je. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Okey, baik. Syukur. Semoga Allah terima Ustaz. Tercapai Amin. Ustaz punya impian nak bina madrasah tu. Dengan rumah duduk sama dengan mak dan beli unta Arab. Allahu Akbar. Saya pun ni memang nak memanah berkuda juga. Kuda ni tak dapat lagi sampai sekarang. InsyaAllah. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Okey, sudah. Okeylah Ustaz kan, kita tak ada apa-apa lagi. Dan yang lain dah tak ada nak sharing lagi. Kita dah dapat manfaat, semangat. Okey, last kali. Saya nak minta tuan-tuan, bila tarikh tuan-tuan nak sempurnakan 100 cc, itu je. Minggu kedua ni dah masuk minggu kedua. Minggu ketiga, minggu keempat. Kita ada 3 minggu lagi. Tuan tetapkan tarikh tuan. 100 cc bila nak capai. Jangan nak ujung-ujung kita tak ada backup plan. Jadi tetapkan sekarang, tuan-tuan syiar dekat dia je. Dekat ruangan chat tu. Saya nak 100 cc minggu ketiga. Saya nak 100 cc pada hari bulan sekian-sekian saya nak capai. Sekarang cc saya macam ni. Berapa balance cc macam ni, saya nak capai macam ni. Tu. InsyaAllah kita sudah kena ada mindset dah bila nak capai 100 cc. InsyaAllah. Boleh. 26, 100 cc. Amin. Izzat lagi? Lain. Kita aminkan. Ada ustaz yang boleh aminkan insyaAllah. Sekejap lagi ustaz kita doa. Amin. Seterusnya. Letakkan niat tuan. 25 Ogos. Okey, 100 cc. Brian, 28 cc. InsyaAllah. Amin. Lagi. Arba 100 cc 25 ribu bulan. Masya Allah. Amin. Lagi.
Apa lagi? Tu bulan 7 tu dah terlepas dah, Ustaz. Arba bulan 7 bulan 8. Ustaz dah excited sangat Ustaz. Excited. Okey, lagi siapa lagi? Letakkan dekat azaman dia. Zaimi 20. Bulan 7 terus. Ni maknanya bulan ni 150 cc je. Okey, ada lagi? Siapa lagi? Tuan Adarus. Boleh sekali lagi. Azam. InsyaAllah. Seorang lagi ni, kita bagi Azam. InsyaAllah, sama-sama insyaAllah. Minggu 3. Amin, amin. Masya Allah. Okey, insyaAllah. Kita doalah Ustaz. Doakan untuk ni insyaAllah supaya leader-leader ni semua capai dia punya azaim dia bersama dengan tim dia. InsyaAllah dia bawa tim dia sama-sama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maliki yawmiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله يا رحمن يا رحيم Ya Allah, kamilah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Ya Allah. Kamilah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, Ya Allah. Ya Allah, kamilah hamba-hamba-Mu, Ya Allah, yang penuh dengan keaiban, Ya Allah. Ya Allah, kami mengangkat tangan mohon kepada-Mu, Ya Allah. Dan Engkau lah zat yang maha berkuasa, Ya Allah. Engkau lah zat yang maha sempurna, Ya Allah. Ya Allah, segala keinginan-Mu itu pasti akan berlaku, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan-Mu, Ya Allah, Kau bantulah kami semua, Ya Allah. Bantulah kami semua, Ya Allah. Bantulah kami, Ya Allah, untuk jadi ahli taubat yang sebenar-benarnya, Ya Allah. Ya Allah, Kau bantulah kami, Ya Allah, untuk kami jadi ahli taubat yang sebenar-benarnya, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, untuk kami jadi ahli khidmat, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, untuk kami jadi ahli khidmat kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah. Kepada ahli keluarga kami dan kepada umat ini, Ya Allah. Ya Allah, Kau bantulah kami untuk kami jadi ahli infak, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, Ya Allah, untuk kami jadi ahli sedekah, Ya Allah. Ya Allah, Kau bantulah kami, Ya Allah, untuk kami jadi ahli waqaf, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau keluarkanlah cinta dunia daripada hati kami, Ya Allah. Kau keluarkanlah cinta dunia daripada hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Kau hiaskanlah hati kami dengan cinta agama, Ya Allah. Ya Allah, Kau hiaskanlah hati kami dengan cinta akhirat, Ya Allah. Ya Allah, Kau hiasilah hati kami, Ya Allah, dengan iman. Hiasilah hati kami dengan kecintaan kepada sunnah Nabi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau penuhkanlah hati kami, Ya Allah, dengan cinta Rasul-Mu, Ya Allah. Dengan cinta kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau bantulah kami, Ya Allah, untuk kami jalani kehidupan dunia ini, Ya Allah, dengan mengikut segala apa yang Kau kehendaki, Ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan niaga bisnes kami ini, Ya Allah. Ya Allah, Kau datangkanlah, Ya Allah, yang benar-benar nak berjaya, Ya Allah, untuk kami bantu mereka, Ya Allah. Ya Allah, bagilah kekuatan pada kami, Ya Allah, untuk kami lead tim kami, Ya Allah. Batilah kekuatan kepada kami, Ya Allah, untuk kami bantu tim kami, Ya Allah.
Ya Allah, bagilah kekuatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kau sempurnakanlah semua target-target yang kami nak capai bulan ni, ya Allah. Ya Allah, kau sempurnakanlah, ya Allah, untuk semua tim yang ada dalam Zoom ini, ya Allah, untuk mereka capai 100 sisi bulan ni, ya Allah. Seterusnya 150 sisi bulan depan, ya Allah. Seterusnya semua yang ada kat sini, ya Allah. Kau bagilah kami dapat capai CBM tahun ni, ya Allah. Bagilah kami semua dapat Eagle Manager, ya Allah, tahun ni, ya Allah. Ya Allah, kau bagilah kami dapat Global Rally, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, ya Tuhan kami, kau berkatilah jemaah ini, ya Allah. Kau berkatilah jemaah ini, ya Allah. Jadikanlah kami semua sebagai asbab hidayat untuk umat, ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Innaka antal a'azzul akram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah. Qabbalallah. Ustaz, kita gambar dulu Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Handphone saya ni. Okey, insyaAllah. Okey. 6 orang ya. 9 orang. 1, 2, 3. Okey, lagi 1. Masya-Allah. Tak ada nak ambil. Saya pun nak ambil hadiah tim saya. 1, 2, 3. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallah. Ustaz nanti nak ni Ustaz, nak cakap sikit Ustaz, boleh tak Ustaz? InsyaAllah. Boleh. Apa nama dia tu, saya baru tahu yang pasal kalau macam siapa ni, Ustaz punya manager tu, kalau dia tak buat 5 sisi, jadi time tu si siapa, Najib tu dia sebagai manager, dia support sisi ke Ustaz atau dia sebagai assistant manager? Masa dia support sisi tu, masa tu dia assistant manager lah. Okey. Maknanya kalau manager direct line kita, dia tak sempurna dia punya sisi. Maknanya Rashid tu manager lah. Rashid tu dah manager. Okey. Dia kan 40 lepas tu 20 kan sisi. 40%, 20%. So kalau katakan contohnya macam sekarang ni, Najib dah jadi manager. Kalau katakan Rashid dia tak buat 5 sisi, saya akan 40% dapat daripada Najib lah. Tapi kalau dia tak manager lagi, dia Ustaz dapat full lah. Saya dapat full lah. Dapat full kalau Najib kalau Rashid dia tak buat 5 sisi. Ya, betul. Dia naik terus macam tu. Okey. Terus naik, dia potong seolah-olah tak wujud. Jadi manager tu yang dah ada manager kena ingatkan manager. Kadang-kadang manager ni dia tersilap 5 sisi tau. Dia tak buat 5 sisi, jadi kita dapat dia punya downline punya sisi. Kan macam tu kan Ustaz? Ya, betul. Okey, insya-Allah. Saya baru tahu, baru faham. InsyaAllah. Jazakallah Ustaz. Waiyak. InsyaAllah. Masih banyak Ustaz, minta maaf. Salah silap. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Hamba baru belajar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ha? 25 cc tak ada, semua masuk 50 cc kot. Waalaikumsalam. Ya. Sunarno. Tuan Brian, masuk kelas balik. Tuan Brian, masuk kelas balik.
Assalamualaikum Brian. Waalaikumsalam Ustaz. Dah tadi ada soalan kamu tanya, kau punya line tu tak kuat. Dia tak sampai. Apa soalan kau tu? Oh, iya kah tadi? Ya, Saya sampailah punya soalan tu. enggak sampai. Lepas tu kau bilang Brian apa Brian? Dalas cakap okey kita bagi dulu Ustaz Usama cakap. Ustaz Usama cakap terus. Oh, aku minta nasihat tu pasal macam mana mau bakar di bawah sini ada ni. Sebab kalau aku tengok PAP-nya dia lebih kurang ada 11 ke 12 orang. Minta nasihat macam mana jadikan mereka ni sebagai fighter. Sekarang ni majority user dan sales lah tengok. Itu aku harap tu bisa nanti. Oh, okey. Kita akan buat kerjasama. Saya akan minta ijazat daripada Mona Zamzam untuk kelas kesatuan. Satu hati, satu fikir. Ini kau punya Sunarto ni, call sudah aku ni. Ya, dah tahu apa lagi dia mau tanya aku ni. Sudahlah dia 5 sisi achiever.